Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sebagai muqaddimah lah. Oleh kerana ruangan yang diberikan ini untuk diisi sebagai kuliah maghrib ataupun tazkirah antara maghrib dengan isya' ini, malam ni kira muqaddimah lah. Jadi untuk pengisian, tujuan pengisian untuk setiap minggu keempat lah, seperti yang dimaklumkan kepada saya. Jadi insya-Allah untuk pengisian ni kita akan guna dari segi perbincangan khusus lah, tajuknya adalah berkaitan dengan sirah para sahabat radhiyallahu anhum. Cuma perkara yang kita akan bincang, walaupun tajuknya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lebih fokus kepada perkara-perkara yang menjadi masalah pada setengah-setengah umat Islam lah. Perkara-perkara yang dikira sebagai kontroversi, yang berlaku fitnah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi insya-Allah perbincangan kita ini kita akan juruskan kepada pemahaman yang sepatutnya umat Islam kena faham berkait dengan sahabat ini. Dalam konteks sahabat ni, kita kena faham sahabat ni bukan secara individu sahabat, tetapi sahabat perlu difaham dalam konteks sebuah institusi yang menjadi benteng yang pertama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ruangan yang ada ini saya akan guna mana kitab yang ringkas sahaja, dan kita akan cuba selitkan dengan fakta-fakta luar yang berkaitan dengan sahabat ni. Yang mana perbincangan kita berkait dengan sahabat ni, saya akan bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma sebelum itu, sebagai muqaddimah lah pada malam ini, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kita nak ta'arifkan dulu sahabat itu. Siapa dia sahabat itu? Walaupun di kalangan kita umat Islam ni sudah tahu dah, biasa dengar sahabat tu siapa, tu sebut semua sahabat tu. Tetapi sejauh mana kita faham sahabat tu dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks Al-Quran, dalam konteks kefahaman para salafus salih kita dulu. Jadi untuk tujuan itu, mana kita lebih menjuruskan perbincangan ini berdasar pada Quran, hadis dan kajian ulama yang tahqiq dalam masalah ini. Kerana sekarang ni kita dapati banyak sangat buku-buku yang dihasilkan oleh pengkaji-pengkaji, khususnya ahli-ahli akademik dalam agama kita ni, yang telah bangkit sama ada dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk kelompok untuk membuat analisa, membuat kajian terhadap setengah-setengah fakta, setengah-setengah data yang terdapat dalam kitab-kitab. Jadi setengah-setengah fakta itu langsung tidak menepati nilai akademik, setengah-setengah fakta itu bohong, setengah-setengah fakta itu adalah fakta yang tidak boleh dipertanggungjawabkan. Itu perbincangan, saya beri gambaran secara ringkas sebagai muqaddimahnya. Itulah perbincangan kita, dan insya-Allah untuk tujuan itu saya akan cubalah sekadar yang termampu untuk berkongsi maklumat dengan hadirin dan hadirat. Jadi untuk itu, sebagai mukaddimahnya kita nak tengoklah ta'arif sahabat. Jadi setelah duduk tengok kitab-kitab tu, jadi saya petik dalam kenyataan Hafiz Ibn Hajar
Sebab Hafiz Ibn Hajar dia ada tulis sebuah kitab khusus berkenaan dengan sahabatnya, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah itu. Dan mengikut ulamanya dia sebut tu kira panjang lah. Kalau kita tengok tu memang panjang sungguh dia hura. Ta'rif sahabat itu pelbagai konteks dia awak mari. Setengah-setengah ta'rif itu ta'rif yang tidak betul. Cuma dia awak mari juga. Sepitah lalu lah. Walau bagaimanapun kita lihat bahawa ta'rif ataupun definisi sahabat ini nampaknya ulama berbeza-beza lah. Pelbagai pandangan yang dilontarkan oleh ulama dalam menta'rifkan sahabat ini. Namun ramai ulama mana suka lah ataupun dia kata terbaik lah apa yang dihurai oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi kita akan sengaja kemukakan pandangan Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia tu. Mana hasil daripada kajian dia, Hafiz Ibn Hajar sebut hasil daripada kajian dia, walaupun banyak pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan ta'rif sahabat ni, tapi setelah dia kaji hampir keseluruhan lah, dia cuba tengok ta'rif-ta'rif, maka dia buat kesimpulan ta'rif yang terbaik adalah seperti yang kita akan bincang ni. Dan ta'rif ini seperti ta'rif yang diberikan oleh Imam Bukhari dan tok guru dia Imam Ahmad Ibn Hanbal dan orang-orang lain ramai lagi lah. Disebut dalam kitab Al-Isabah tu. Kalau nak rujuk boleh lah, rujuk dalam kitab Al-Isabah jilid pertama, di awal lagi muka surat 7 dan muka surat 8 dan seterusnya tu dia ada bincang tu. Boleh lihat secara detail. Jadi secara kesimpulannya, mengikut kajian Hafiz Ibn Hajar, dia kata ta'rif sahabat yang terbaik, ta'rif yang bersifat jami' dan mani' yang terbaik adalah dengan erti bahawa sahabat itu anna sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Sesungguhnya sahabat itu, maksud sahabat itu dalam istilahnya, bukan sahabat dalam makna bahasa, tetapi sahabat dalam erti istilahi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana beriman, mati sebagai seorang Islam lah. Itu ta'rif yang paling baik. Apa pemahaman terhadap ta'rif ini? Jadi Hafiz Ibn Hajar dia hura dalam kitab dia tu. Sekarang ni kita nak analisa ta'rif ini. Saya ulang sekali lagi, ta'rif sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati sebagai seorang muslim. Itu ta'rif yang terbaik. Dan Imam Bukhari pun mentarifkan begini juga. Imam Ahmad bin Hanbal, tok guru Imam Bukhari, pun ta'rif begini juga. Dan ramai lagi lah ulama-ulama lain. Okay, baik, sekarang ni kita nak tengok kita nak buat sedikit analisa lah terhadap ta'rif ini. Melalui ta'rif ini maka termasuk mana orang yang bertemu dengan Nabi ni, sebab dia sebut secara umum gitu. Mana sama ada bertemu itu sebentar ataupun lama, sempat berkawan dengan Nabi ataupun tidak sempat, asalkan dia bertemu, sama ada dia meriwayatkan hadis daripada Nabi ataupun tidak, sama ada ia turut berserta berperan dengan Nabi dalam mana-mana peperangan ataupun tidak, sama ada ia sekali sahaja melihat Nabi dan tidak sempat mana bergaul, berkawan dengan Nabi, ataupun orang yang tidak boleh lihat Nabi tapi dia sedar dia berada di hadapan Nabi. Jadi yang menjadi penghalang kepada lihat Nabi, misalnya buta, sahabat Nabi ada yang buta, itu kira sahabat walaupun tak boleh lihat, sebab dia yakin dia berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana orang yang begini, bila dia mukmin bertemu dengan Nabi, tak kira lah sebentar kau lama kau sempat berkawan dengan Nabi ataupun tidak, meriwayatkan hadis ataupun tidak, sempat berperai dengan Nabi ataupun tidak, lihat sekali pun Nabi sudah cukup. Walaupun tak sempat dengan urusan-urusan lain, ataupun tak boleh tengok Nabi, walaupun jelas sabit bahawa dia pernah berada bersama Nabi, maka itu dikira sahabat dia tu, asalkan dia Islam dan mati dalam keadaan Islam. Jadi syarat besarnya bertemu
beriman dan mati dalam keadaan Islam. Itu 3 perkara yang menjadi ciri asas kepada ta'rif sahabat. Hafiz Ibn Hajar hurai lagi ta'rif ni supaya kita lebih faham lagi. Jadi kalau kita perhati dalam kitab dia, huraian ni sebenarnya hasil daripada pemahaman dia terhadap maknanya huraian ulama-ulama lampau juga. Misalnya dalam ta'rif ini ada disebut iman. Maknanya bukan sekadar bertemu, tapi beriman dengan Nabi SAW. Bila disebut beriman, maka orang kafir yang juga bertemu dengan Nabi tidak boleh dikategorikan sebagai sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Katakanlah seorang itu dia bertemu dengan Nabi, dia tidak Islam. Selepas Nabi wafat, dia Islam selepas Nabi wafat. Maknanya sabit dia bertemu dengan Nabi semasa hidupnya Nabi SAW, tetapi berimannya dia selepas Nabi wafat, maka hak ni tidak dikira sebagai sahabat dia. Muslim tu Muslim lah sebab dia beriman selepas Nabi wafat tu, tapi tidak dikira sebagai sahabat. Sebab ketika dia bertemu dengan Nabi tu dia tidak Islam, maka terkeluar daripada senarai sahabat. Tidak dikira sebagai sahabat. Kecualilah seorang kafir itu, dia ketika bertemu dengan Nabi dia tidak Islam, lepas tu dia pergi, katakanlah ramai kita tengok dalam sejarah mana orang kafir ni selepas Fatih Mekah tu lari, pergi di luar, tak sah masuk Islam, lari membawa diri keluar daripada Mekah itu, luar pada Jaziratul Arab. Ada yang mati pada. Katakanlah bila dia bertemu dengan Nabi dia tidak Islam, lepas tu dia berhijrah ataupun dia pergi ke mana-mana, dan selepas tu dia Islam, katakanlah selepas tu dia Islam tetapi selepas dia Islam tu mana dia tak jumpa, seperti saat ni lah kita sebut, dia tak jumpa dengan Nabi kali. Walaupun Islam dia tu ketika Nabi hidup, saat ni Nabi mati, dia kafir dan dia tidak Islam semasa Nabi hidup. Selepas Nabi mati, selepas Nabi wafat, dia masuk Islam. Itu tidak sahabat juga. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan Nabi, dia tidak Islam. Kemudian selepas tu dia tidak bertemu dengan Nabi, dan dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup, dan tidak boleh disabitkan semasa Islamnya dia tu tak ada disebut dia bertemu dengan Nabi, maka dia juga dikira tidak sahabat. Tidak dikategorikan sebagai sahabat juga. Yang kedua, analisa ta'arif ini juga, dalam ta'arif ada disebut syarat untuk seorang itu disenaraikan sebagai sahabat, dia tu mesti mati sebagai seorang Muslim, mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Baik. Kalau sekiranya mana seseorang itu bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, Islam, kemudian selepas daripada itu dia murtad, dia meninggalkan agama Islam, dan dia mati sebagai seorang yang murtad, wal-iyadzu billah. Ini sebenarnya ulama kata kalau ada pun dalam jumlah yang terlalu sedikit. An-nadir kal ma'dum, yang sikit tu orang tak kira. Orang Arab kata an-nadir kal ma'dum, yang sikit tu bagai kata ada. Nak bilang dengan jari pun tak boleh. Dah, kalau ada sebut pun tak boleh nak sebut siapa. Ada tapi tak boleh nak sebut. Itu an-nadir kal ma'dum. Ada tapi seperti tiada tu lagu tu. Mengikut ulama. Tu tak termasuk mukmin. Kemudian selepas tu murtad dan mati sebagai seorang yang murtad, maka dia terkeluar senara daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi disebut dalam huraian ta'rif ini, katakanlah mana seseorang itu dia beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian dia murtad, tetapi sebelum dia mati tu dia masuk Islam semula, dia rujuk daripada murtad, dia tu masuk Islam semula sebelum dia mati. Jadi hak ni semua ulama kata dia ni dikira sebagai sahabat. Sama ada lepas tu dia jumpa ataupun tidak jumpa dengan Nabi, dia tetap dikira sebagai sahabat. Sebab apa? 3 perkara tadi ada pada dia. Bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi semasa hayat Nabi, dia bertemu dengan Nabi tu dia beriman. Lepas tu kalau dia murtad, selepas tu dia masuk Islam balik, hak tu dikira sahabat lagi.
Dikira sahabat lagi. Ini ta'rif ini adalah ta'rif yang diterima oleh umum dan kebanyakan sahabat, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan ramai lagi disebut dalam kitab Al-Isabah itu. Inilah kira-kiranya ta'rif yang paling baik berkenaan dengan sahabat. Jadi itu beberapa perkara lah. Jadi apa yang saya sebut ni kita akan bagi dalam bentuk bertulis dalam sesi akan datang lah. Kita akan bagi dalam bentuk bertulis. Sebab benda ni kita terjemah dan kita buat ringkasan lah supaya mudah hadirin hadirat tengok. InsyaAllah mana kuliah kita ni akan ada nota selepas ni insyaAllah. Mana kita akan bagi nota ringkas lah. Mana setiap hadirin ni kita akan bagi nota selepas ni lah. Untuk siri yang kedua ni insyaAllah kita akan sediakan nota. Hafiz Ibn Hajar juga sebut dalam kitab dia. Dia kata ada juga ta'rif hak pelik. Dia kata ada juga orang buat ta'rif hak pelik. Ni adalah popok ganjil, popok bid'ah hak ganjil ni. Dia kata sahabat ni atau bagi 3. Misalnya sahabat bagi 3. Ada sahabat yang baik. Tu sahabat yang disebut dalam Quran. Hak ikut, hak taat kepada Nabi, taat kepada Allah sampai mati tu. Hak dalam ta'rif ni itu sahabat yang pertama. Ni hak dalam ta'rif ni itu sahabat yang pertama. Tapi ada juga sahabat Nabi hak munafik. Ini pokok bid'ah ganjil, kata Hafiz Ibn Hajar. Pokok bid'ah ganjil. Pokok ni sesat. Yang bagi sahabat kepada 3 ni, Hafiz Ibn Hajar kata ini pokok sesat. Dia kata sahabat yang pertama seperti dalam ta'rif ni, iaitu sahabat yang masuk jumpa dengan Nabi, bersama Nabi, masuk Islam, mati kepada Islam. Ni memang ada. Ni semua kita terima. Kita terima. Mana orang Islam pun terima. Yang kedua, ni pokok sesat kata ni. Dia kata ada juga sahabat yang munafik. Ni hidup semaya belakang Nabi ni dalam hadis sebut ni. Dia kata ni sahabat yang munafik. Ni tak boleh harap, ni tak boleh lepas ni, dia kata ni. Banyak ayat Quran yang sebut tentang sahabat jenis ni. Jadi hak ni pun maknanya mana pun ahli sunnah pun tak terima. Pokok Islam ni pun tak terima. Hak yang ketiga dia kata hak ni hak memang kafir ni. Hak yang ketiga ni sahabat hak kafir, hak teruk. Hak memusuhi Nabi. Sahabat yang memusuhi Nabi. Betul tak pelik? Sahabat yang memusuhi Nabi. Hak ni lah disebut dia hak teruk. Hak teruk, hak dia kata mati kafir, hak murtad, apa ni hak yang ketiga. Itu ta'rif yang sangat ganjil. Itu ta'rif yang dia buat sendiri. Dia tidak mengikut pandangan ulama. Cuba kita gambarkan. Kalau pakar ta'rif tu, tapi kalau ulama kita tanya pokok dia, pokok sesat ni, cuba sebut. Kalau kamu kata sahabat yang murtad tu, cuba sebut. Cuba sebut. Dia tak sebut juga. Abu Bakar tu dalam kategori mana? Dia tak sebut. Sayyidina Umar tu dalam kategori, Uthman tu dalam kategori mana? Menantu Nabi 2 orang anak Nabi beri. Tu dalam kategori mana? Hak 3 tadi. Dia tak sebut. Dia tak berani juga nak sebut tu. Tapi dia sebut gitu. Bukan pokok dia ni buat hadis palsu. Wa qad irtaddu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 3. Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, wa Salman al-Farisi. Pokok dia buat hadis palsu. Dia kata selepas kewafatan Nabi, para sahabat ni murtad kecuali 3 orang tak murtad. Setengah riwayat dia kata 9 orang. Ni pokok sesat. Setengah kata 3 dalam riwayat dia. Ni riwayat mutawatir disebut hadis tu. Ni pokok sesat ni. Dia buat hadis palsu 3 orang. Siapa dia? Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salmanul Farisi. 3 orang tu wallahi murtad semua. Setengah dalam riwayat dia kata 9 orang. Dia bila lah. Itu kita tak usah kira tu. Tu kita kecualikan dalam perbincangan kita. Tu kita tak masuk. Ini pokok yang sesat, kita tak ambil kira pandangan mereka. Ini kita mengambil kira pandangan ulama yang diiktiraf, yang muktabar berdasar kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya musuh-musuh Islam dia tahu di mana kunci kekuatan umat Islam ni, pada sahabat itu. Kerana kejayaan Nabi itu terselah pada sahabat itulah. Sebab tu setengah-setengah ulama sebut kalau Nabi dipilih, maka sahabat Nabi juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi gala ganti perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu kita akan bincang akan datanglah sebagai mukaddimahnya begitu.
Jadi dalam kesempatan pertama ni juga saya nak sebut sebahagian hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan para sahabat. Hadirin dan hadirat boleh tengok hadis-hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan sahabat ni banyak dalam kitab bab manaqib sahabat. Cukup banyak. Ni saya nak sebut sebahagian saja. Sebelum kita pergi kepada mana tajuk yang lebih penting, ini masih konteks sahabat ni, konteks sahabat. Yang mana perbincangan sahabat ni termasuk dalam furu' usul. Bukan furu' syariat, bukan syariat, dan termasuk dalam furu' usul. Usul juga tapi furu', cabang asal agama. Mana dibincang dalam kitab Usuluddin sahabat ni. Bukan dalam bidang fiqh dibincang sahabat ni. Dalam kitab Usuluddin dia panggil furu' usul. Bukan aslu usul tapi furu'ul usul. Hadis yang pertama An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifih, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi, janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku. Kalaulah kiranya salah seorang dari kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud di jalan Allah, pasti tidak akan menyamai infak fi sabilillah yang dikeluarkan oleh sahabat secupuk ataupun separuh cupuk. Kalau kamu belanja emas sebesar bukit Uhud pun tak sama dengan secupuk ataupun separuh cupuk sahabat. Apa maksud hadis ni? Hadis ini Nabi SAW nak menyatakan nilai iman sahabat itu. Nilai iman sahabat itu, besarnya sahabat itu pada pandangan Nabi SAW. Saya tidak nak sebut, saya nak baca gitu, sebab akan datang kita akan tengok bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang sahabat, hasil daripada pemahaman mereka tentang hadis-hadis sebegini. Ulama-ulama yang tercatat nama dalam sejarah sebagai tokoh-tokoh agama yang menjadi rujukan sepanjang zaman, kita akan tengok bagaimana pandangan mereka tentang sahabat berdasar pada Quran, berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an Buraidah radhiyallahu ta'ala an qala sallallahu alaihi wasallam, an-nujum amanatun lis-sama' fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama' ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Jadi hadis pertama tadi hadis muttafaqun alaih. Hadis yang pertama kita bincang saat ni hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang kedua, iaitu riwayat daripada Buraidah radhiyallahu taala an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, bintang-bintang yang berada di langit itu merupakan penjamin keamanan kepada langit. Apabila hilang bintang-bintang itu, pasti datanglah apa yang Allah telah janjikan kepada langit itu, iaitu berlaku keruntuhan langit bila kiamat itu. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah penjamin keamanan kepada para sahabatku apabila aku hilang, apabila aku wafat, apabila aku tiada, maka datanglah apa yang telah dijanjikan kepada sahabatku. Kita tengok secara takdir, qada dan takdir Allah, apa yang berlaku pada sahabat. Banyak sebenarnya hadis-hadis sebegini yang Nabi isyarat perkara yang agak tragis lah berlaku pada sahabat. Misalnya tentang Sayyidina Uthman, Nabi gambarkan bagaimana dia mati dalam keadaan. Lama lagi lah sahabat Nabi. Nabi sebut awal-awal lagi. Jadi perkara itu bukan menjadi ukuran sahabat tu teruk, tengok berlaku peperangan teruk, sahabat gila kuasa. Itu kita kata pokok sesat lah kata. Dia buat kesimpulan berdasar pada akal dia yang rosak itu. Kita sedangkan benda tu dalam ni kita akan bincang. Benda-benda gitu kita akan bincang. Kita akan tengok lah, supaya perbincangan ini dapat mengukuhkan keimanan kita.
membicarakan tentang sahabat ni untuk mengukuhkan keimanan. Itu maksud kita bincang tentang sahabat itu, untuk memperkukuhkan keimanan kita. Sebab musuh Islam dia tahu, dia serang sahabat dengan maksud untuk meruntuhkan keimanan kita. Dia tahu tu. Musuh Islam dia tahu, dia sedar mana tempat nak meruntuhkan agama ni, maka dia serang sahabat habis-habisan. Dalam sejarah tu teruk benar sahabat digambarkan, sehingga tak lalu kita tulis sahabat. Teruk pada ahli politik sekarang sahabat. Kalau kita tengok dalam sejarah, benarkah begitu? InsyaAllah dalam kitab ni ada penyelesaian dia lah. Dia akan sebut benda tu secara data. Ada data melalui kitab-kitab, pandangan daripada Sayyidina Ali sendiri misalnya, bagaimana pandangan Sayyidina Ali, kita akan tengoklah insya-Allah. Kita akan bincang. Jadi Nabi dalam hadis ni, Nabi sebut bintang itu, selagi ada bintang tu kira-kiranya tak runtuhlah langitnya. Seolah-olah gitulah maksud dalam huraian hadis ni. Selagi kita tengok ada bintang tu, mana langitnya akan selamat, tidak akan jatuh sekeping-sekeping seperti mana yang digambarkan dalam Quran, seperti mana digambarkan dalam hadis Nabi. Kalau tak ada bintang, tu mana agak bahayalah. Itu macam-macam satu alamat kepada mana berlaku kemusnahan secara total ini yang kita panggil kiamat ini. Begitu juga aku. Nabi kata, aku ni menjadi penjamin keamanan kepada sahabat. Apabila aku tiada, maka akan tibalah, akan sampailah, akan kenalah kepada sahabatku apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qada dan takdir Allah. Begitu juga sahabat ni, Nabi kata, ni Nabi sebut sahabat ni sebagai amanatul li ummati. Sahabat ni sebagai penjamin keamanan kepada umat. Apabila sahabat tak ada, sahabat wafat, mati semua sahabat, maka tibalah, berlakulah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada umat ini. Sebab tu zaman Nabi tak ada benda-benda turuk-turuk khurafat, bid'ah, tak ada zaman Nabi bid'ah ni. Tak ada, memang tak ada. Tak ada zaman sahabat ni bid'ah. Kalau nak ada sahabat akan hancur, kerak selalu pucuk dia tu, cokeh pakai umbi-umbi. Tak ada, nampak sikit nak lari daripada ajaran Nabi, maka sahabat tu benterlah selalu. Bukan sekadar pucuk, dia cokeh dengan umbi-umbi. Itu memang sahabat. Sebab tu tak ada berlaku zaman Nabi, lagilah tak adanya. Kerana wahyu duduk tengah-tengah tu, terselamat. Zaman sahabat pun begitu juga. Bahkan zaman tabi'i pun, kalau ada pun sikit sangat. Tapi selepas tu ada berlaku. Jadi jangan silap faham lah. Jangan silap faham. Yang ketiga, saya tidak nak hurah banyak hadis ni, walaupun dalam kitab ni kalau kita tengok syarah dia hurah panjang. Sebab benda ni akan terjawab dalam mana siri akan datang. Kita akan bincang khusus akan datang. Ini sebagai muqaddimah. Yang ketiga, An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik umatku adalah orang yang berada di kurunku. Sebaik-baik umatku orang yang berada di kurunku. Mana orang Islam yang berada di kurunku. Kemudian orang yang mengiringi mereka. Kemudian orang yang mengiringi mereka. Hak kita nak sini khairu ummati qarni. Nabi sebut terang, hadis ni riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sebaik-baik kurunku adalah orang yang, sebaik-baik umatku adalah orang yang berada di kurungku. Siapa dia yang berada di kurung Nabi ni? Siapa dia yang berada di kurung Nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, An Jabirin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamassun nar musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani. Rawahu Ad-Diya fil Ahadits Al-Mukhtarah wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak akan disentuh oleh api neraka Muslim yang melihat aku. Orang Islam yang melihat aku tidak akan disentuh oleh api neraka. Ataupun tidak disentuh juga oleh api neraka orang yang melihat aku, iaitu generasi tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Diya dalam hadis-hadis yang terpilih. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan.
Kalau nak sebut tentang baik orang ni hadis dhaif boleh mengikut ulama kaedahnya. Dalam bab nak molek orang, nak sebut kebaikan orang ni mudah. Tapi dalam bab nak nak kutuk orang, nak kecam orang, tu mesti dia kena hadis yang kuat. Tak boleh nak main lebih-lebih kurang, nak kutuk orang tak. Untuk kebaikan tak apa. Sebab natijah dia akan jadi baik. Itu kaedah agama. Jadi dalam konteks nak memburukkan seorang, tu kena payah. Biar ketat kaedah tu. Ini nilai akhlak dalam agama kita. Yang kelima, An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adha Allah wa man adha Allah fayushiku an ya'khudhah. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Hibban. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah, sahabatku, beringatlah, berwaspadalah terhadap sahabatku. Allah fi ashabi, Allah, beringatlah tentang sahabatku. Janganlah kamu menjadikan sahabatku sebagai sasaran benci dan sasaran marah kamu selepas kewafatanku. Sesiapa faman ahabbahum fabihubbi wa uhibbuhum, gitu. Mana sesiapa yang cintakan sahabatku, maka cinta dia tu dengan sebab cinta kepada aku, maka aku cinta kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang benci kepada para sahabatku, maka kebencian itu dengan kebencian kepada sahabat sebenarnya adalah kerana benci kepada aku. Nabi sebut benci kepada sahabat tu, itu kesan sebenarnya kerana dia benci kepada aku, maka aku akan benci kepada orang itu. Sesiapa yang menyakiti para sahabatku, sebenarnya dia menyakiti aku. Sesiapa yang menyakiti aku, sesiapa yang menyakitiku, kata Nabi, maka sebenarnya dia telah menyakiti Allah. Sesiapa yang menyakiti Allah, fayushiku an ya'khudhah, pasti Allah akan segera mencabut ruhnya. Ni saya terjemah ni mengikut dalam huraian kitab Faidul Qadir. Dia kata maksud yushiku an ya'khudhah ay yasra'u intiza'u ruhi akhdatan, yusri'u intiza'a ruhi akhdatan ghadban. Mana Allah akan cabut ruh dia tu dengan cepatlah. Senjah, kalau kata senjah, seolah-olah kita pegang pokok yang kecil, kita senjah, cabut dengan akar-akar. Itulah gambar hinanya orang yang benci pada sahabat Nabi ni. Allah akan cabut ruh seolah-olah lagu tu lah benci. Tak ada lega, tak ada nilai pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benci pada sahabat Nabi sebenarnya tak ada nilai. Walaupun atas dunia nampak gemuk metal pun, minyak pun, dapat nikmat besar pun, hakikatnya itulah orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang keenam, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi fi ummati kal milh fi at-ta'am la yasluhu at-ta'am illa bil milh. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bandingan sahabatku di kalangan umatku. Kalau kita nak banding, Nabi kata bandingan sahabat aku dalam ta'rif tadi, sahabat Nabi dalam ta'rif yang kita sebutkan tadi, kalau nak nisbah kepada semua umat aku sampai kiamat ni, nak dibandingkan dengan sahabat umat keseluruhan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bagaikan garam di dalam masakan itu. Tidak akan sedap, tidak akan enak rasa masakan itu kecuali dengan adanya dimasukkan garam dengan kadar yang menasabah lah maksudnya. Barulah jadi sedap gitu. Orang panggil makan ni juga. Tapi boleh kau kita nak makan tawar ebel lagu tu. Ini gambaran Nabi sallallahu. Sebab tu kalau dalam syarah dia kata akhir sekali manusia tak boleh makan ni tawar semua gitu. Kalau duduk hospital pun dia tidaklah lagu tu mo. Kira je ke mana belum makan garam ni, dia akan tahu makan ni tu. Apa maksud Nabi secara isyaratnya? Orang yang tolak sahabat ni sebenarnya
akhir sekali dia akan tolak agama tu, suk dia situ, ujung jatuh dia situ. Sama ada dia sendiri tolak atau dalam keadaan tidak sedar lah. Dia tidak sedar, dia ni sudah terpisah jauh daripada agama. Ini kesan daripada cerca sahabat. Kita akan tengok akan datang pandangan ulama. Setengah ulama kata rasa tak molek, rasa tak molek pada sahabat. Zindik dah tu, kata ulama. Zindik dah tu. Kita akan tengok akan datang kenyataan itu. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاها لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه رواه الإمام أحمد. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah meneliti di dalam hati-hati hamba-Nya, lalu Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati hamba-Nya, maka Allah memilih hati Muhammad itu untuk dirinya, dan Allah membangkitkan Nabi Muhammad itu untuk membawa risalahnya, yakni risalah agama. Kemudian Allah meneliti pula di dalam hati-hati hamba-Nya, di dalam hati-hati hamba-Nya selepas hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mendapati hati-hati sahabat Muhammad ini sebaik-baik hati hamba yang lain. Lalu Allah jadikan para sahabat Nabi ini sebagai wuzara nabiyih, sebagai pembantu-pembantu nabinya, sebagai wazir kepada nabinya. Mereka semua berjuang di dalam medan perang demi mempertahankan agama Allah. Jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebab tu ulama kata sahabat Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah, bukan secara tak sengaja, secara kebetulan. Sebab itulah ulama kata orang yang kata sahabat ni teruk, sahabat ni jahat, sahabat kafir, sebenarnya dia nak lawan Allah sebenarnya, bukan lawan hadis, lawan Tuhan tu. Tu sebenarnya. Yang ke-8, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة رواه الترمذي والضياء. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana sahabatku yang mati di mana-mana bumi, di mana-mana tempat, dia akan dibangkitkan menjadi ketua dan cahaya yang menerangi masyarakat itu pada hari kiamat. Ini kedudukan sahabat. Di mana saja sahabat mati, maka berkat masyarakat di tempat itu, sehingga bila dibangkit di hari kiamat, sahabat itu akan menjadi pemimpin kepada masyarakat setempat dan menjadi cahaya obor. Ini sebagai bahasa kiasan, obor yang menerangi mereka di hari yang gelap gelita di pada mahsyar itu, pada hari kiamat. Ni ada kau tetai Imam Ghazali, tetai Abu Bakar, tetai Imam Syafi'i, itu tak betul. Itu tak betul. Okay, ada cerita sebut kata rambut Abu Bakar jatuh atas tanah kubur. 40 hari kata orang kubur tu tidak diazab. Tu mengarut. Tu tak betul tu. Tak betul tu. Ni sahabat ni ada. Tu tak lain tak ada. Jadi jangan dipercayalah benda pelik-pelik gitu. Boleh tak kena raya kepercayaan. Itu bukan bab syariat tu. Itu bab pegangnya tu, bahaya tu lagu tu. Itu mengarut lah tu. Tu tak betul. Yang ke-9, An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul ladhina yasubbuna ashabi faqulu la'natullahi ala syarrikum. Rawahu at-Tirmidzi wal Khatib wa rawahu Ibn Adi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marfu'an, inna asyrara ummati ajra'uhum ala ashabi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
apabila kamu melihat ada orang yang mencaci para sahabatku, kamu kata pada laknatullahi ala syarrikum. Kata atas muka dia lalu. Kalau ada kita dengar orang kutuk sahabat, kata atas muka dia lalu, laknatullahi ala syarrikum, laknat Allah di atas kejahatan kamu itu. Laknat ni dalam bahasa agama teruk, lawan pada rahmat. Laknat makna at-tardu 'anil rahmah, dijauhkan daripada rahmat, itu makna laknat. Sebab tu orang tahu sahal laknat ni. Benda teruk sangat. Maksud laknat ni mana kita minta supaya kita macam doa supaya Allah jauhkan rahmat daripada dia. Rahmat ni apa dia? Rahmat dalam konteks agama. Apa yang kita perlu ke rahmat tu laku tu. Mengikut ulama. Kadang-kadang yang kita perlu ni kita tak sedar pun kita perlu. Kadang-kadang kabar-kabar sakit. Kalau mengikut doktor ya cukuplah kedah kira-kiranya. Makan jaga birin dah. Doktor pun sakit. Jadi rahmat ni benda kita perlu. Kadang-kadang kita minta yang kita pun tak tahu. Minta rahmat. Kalau kita tahu sikit ya, jaga setara mana pun kadang-kadang boleh kena sakit tu. Jadi laknat minta jauh daripada rahmat Allah. Jadi kena kata gitu. Jangan elok saja. Kalau ada orang caci sahabat Nabi, tak kira lah siapa pun. Kita kata laknatullahi ala syarrikum. Itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini. Dalam riwayat lain mengikut Ibnu Adi yang diambil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu', maknanya siapa ke Nabi hadis ni, inna asyrara ummati ajra'uhum ala ashabi. Nabi kata umat aku yang paling jahat orang yang berani cerca sahabat. Nabi kata umat aku yang paling jahat, asyrara ummati, adalah yang paling berani mencerca sahabat. Hak tu hak paling teruk, paling jahat di kalangan sahabat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ikhtarani wa ikhtara ashabi faj'alahum ashari waj'alahum ansari wa annahu sayaji'u fi akhir zaman qaumun yantaqisunahum ala fala tunakihuhum ala fala tunkihu ilaihim ala fala tusallu ma'ahum ala fala tusallu alaihim wa alaihim hallatil la'nah, rawahu al-Imam Syafi'i. Ini ada, saya cek hari ni ada dalam kitab Suyuti Jami'ul Hadith, ada ni. Ni parut lagi ni. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilihku dan Allah juga telah memilih para sahabatku. Allah telah menjadikan para sahabatku besan-besanku, dan Allah telah menjadikan para sahabatku sebagai pembantu-pembantu dalam perjuanganku. Sesungguhnya nanti di akhir zaman akan ada satu kelompok manusia, satu kelompok manusia yang merendah-rendahkan sahabat Nabi, yang merendah-rendahkan mereka. Nabi sebut dah, akan datang akan ada. Tengoklah tak percaya orang. Ada sungguh. Ni puak paling jahat di kalangan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merendah-rendahkan para sahabat. Ingatlah, jangan kamu melakukan hubungan perkahwinan dengan mereka. Nabi tak nikah dengan popok lagu ni. Jangan kamu uruskan perkahwinan mereka. Nikah dengan mereka tak boleh, jangan bantu perkahwinan mereka. Puak ni tak boleh buat bakar ni, popok ni. Puak yang kutuk sahabat ni. Bahkan ingatlah, jangan sembahyang bersama mereka. Ni kalau kita baca dalam syarah Paruk juga ulama sebut ni. Jangan sembahyang, makna dia duduk di kalangan puak kita ni, popok ni. Bukan duduk di Amerika nu. Bukan duduk di ujung dunia tu tak. Dia duduk dalam masjid kita ni, popok ni. Nabi kata jangan sembahyang bersama mereka. Jangan sembahyang jenazah mereka. Mereka itu orang yang berhak dapat laknat Allah. Jangan duduk dengan orang yang memang berhak dapat laknat Allah. Tak kena gaya, kena pak kita. Jelas Nabi sebut ni dalam hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang kafir Nabi tak pergi ziarah. Ada dalam hadis lain ada lebih terang. Nabi tak pergi ziarah sakit, dia mati jangan pergi. Tak pergi makan sekali, tak pergi berurus niaga, dalam hadis lain sebut. Berat lagi. Ni puak-puak ni. Puak-puak kutuk sahabat Nabi ni. Jangan menikah, jangan urus perkahwinan mereka. Dia bersedia sendiri. Kena ingat ni, jangan semaya bersama mereka. Makna dia duduk di kalangan kita, pakai piah apa kita ni. Tak kena gaya pakai serban, kita pakai piah ya. Ni puak-puak ni munafik harus ngerti. Ni kena beringat ni.
Jangan semaya jenazah mereka. Dengar saja orang kutuk sahabat, pula mereka. Pula dengan maksud nak supaya mereka sedarlah. Tu. Mereka ini orang yang berhak mendapat laknat Allah. Boleh jadi setengah-setengah kita ni tak pernah jumpa dengan bapak dia ni. Bapak dia ni kutuk sahabat ni buih mulut. Laknatullahi ala Abi Bakr as-Siddiq, lepas maya. Laknatullahi ala Umar bin al-Khattab. Laknatullahi alaiki ya Aisyah. Biasa tu. Bapak dia ni depan kita dia tak buat. Tebal buat depan kita kan? Nampaklah dia ni adalah cara dia taqiyah dia tu. Taqiyah dia. Inna tis'ata a'syar ad-din fi taqiyah. 9/10 agama dia tu, agama Syiah ini diasah ke di atas taqiyah. Di atas taqiyah. Penipu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa orang penipu lebih pada pokok Syiah ni. Tu kata Imam Syafi'i. Pelawak. Tak ada lah satu ajaran yang menghalalkan bohong atas nama agama. Sebab tu pokok ni kalau dia kecek, tak boleh pakai semua. Tak boleh pakai semua. Kalau ada dalam kitab Bukhari yang disebut ada perawi Syiah, itu Syiah Mufaddilah, Syiah dulu, pupuh dah. Tak ada dah. Payah kita nak tahu. Hak tu dia tidak kutuk sahabat tu. Syiah tu Syiah Mufaddilah. Hak tu dak. Dia hanya melebihkan Sayyidina Ali tanpa kutuk Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain. Dia berasa Sayyidina Ali lebih. Sekadar tu ya. Hak tu ulama kita terima sebagai perawi hadis. Hak kutuk sahabat, tak boleh. Orang kutuk ayah kita lah mana aku. Ayah kita ni tidak berkait dengan agama pun sebenarnya. Tapi sahabat Nabi berkait dengan agama. Ni Quran siapa kita, hadis siapa kita ni, kalau tak ada sahabat dalam mata rantai sanad itu, hadis tu tidak diterima. Hadis kalau kita terima, mana-mana hadis pun kalau tak ada sahabat dalam sanad itu, hadis tu tidak diterima. Tu nak ayat nilai sahabat. Tak ada ayah kita pun tak apa dalam sanad tu. Tapi kalau orang kutuk ayah kita, rasa mana? Ni kutuk sahabat agama kita. Jadi saya sebut gitu biar hati tak terasa. Marah ni atas rasa iman, benci ni atas rasa iman. Baru Nabi suka, baru Allah sayang kepada kita. Dalam hadis ni sebut kita perhabislah dua lagi An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ikhtara ashabi ala thaqalain siwa an-nabiyyin wal mursalin. Rawahu al-Bazzar bisanadi rijalihi mawthuqun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih ashabku, yakni sahabat-sahabatku, berbanding thaqalain, mana jin dengan manusia. Mana himpun jin dengan manusia untuk pilih, untuk jadi pendukung perjuangan Nabi ni. Allah pilih sahabat, kecuali Nabi-Nabi dan Rasul. Hadaklah sahabat tidak akan lebih daripada Nabi dan Rasul. Sahabat tidak akan lebih. Sebab tu kita sebagai orang Islam tak pernah kita beri sifat-sifat kenabian, apatah lagi sifat-sifat ketuhanan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat ada melakukan kesalahan. Ulama sebut sahabat bila buat salah mesti ada ayat Quran yang membersihkan sahabat. Dan kita tengok dalam hadis-hadis sahabat yang buat kesalahan, dia akan pergi serah diri dia kepada Nabi. Hak kecil-kecil asal kira sampai bab hukum berzina muhsan ini pergi serah diri. Dirjam, sahabat ada yang dirjam. Ada sampai perempuan tu riwayat dia ni mengandung anak zina, haddi alayya, laksanakan hukum hudud ke atas saya. Nabi tak apa nak kelih dia, paling oleh dia tu. Nabi kata gina sesat dulu bila beranak dulu. Bila dia beranak tu disebut dalam hadis, lepas beranak dia gagah mari bawa anak dia. Tu sahabiah tu, sahabat perempuan. Ni anak zina ni, laksanakan hudud pada saya. Nabi pun urus anak dia gini. Nabi siasat dulu dalam riwayat tu, Nabi siasatlah dia ni betul, takut ada mering takut otak tak betul. Kalau kira ada betul molek keluarga dia kata. Mana orang normal lah. Lepas tu bila Nabi urus apa dia jaga anak dia, Nabi jalankan hukum had sebagai zina muhsan kepada dia. Tidak lari pakai sian ni. Tengok jiwa sahabat, dia berani berhadapan dengan apa ni, kesilapan, kelemahan dia tu. Itu sahabat. Kalau dia buat salah, lagu tu cara dia bertindak.
Hadis yang ke-12, kita perhabis sikit kan. Ni Ani Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala idza zaharatil fitan aw zaharatil bid'ah wa subba ashabi falyazharil alim ilmahu faman lam yaf'al dhalika fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wa adla. Rawahu al-Khatib fil Jami' wa rawa nahwahu Ibnu Asakir. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu ta'ala alaihi kata Nabi bersabda, apabila muncul fitnah-fitnah ataupun ini syak perawi tak ingat Nabi sebut fitnah ke ataupun bid'ah, maka dia sebut kedua-dua. Apabila muncul fitnah ataupun bid'ah dan pada waktu muncul fitnah itu sahabatku dicerca, dikeji, dikutuk, maka menjadi kewajipan kepada orang yang tahu, alim, wajib dia dedahkan ilmu dia. Mana orang alim wajib bangkit mempertahankan sahabat Nabi. Mana-mana orang alim yang tidak bangkit mempertahankan sahabat Nabi yang dicerca, fala'natullahi alaihi wal fa'alaihi la'natullah, dia mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima daripada ulama jenis ni alamat amalan sunat dan amalan wajib dia. Allah tak terima. Berat tak berat kedudukan sahabat ni. Kalau orang alim dia reti sangat tapi dia takut misalnya, dia ada lagi dia kata benda lain yang lebih penting, dia tak cara orang duk kutuk sahabat ni. Kita jangan ingat tak ada. Bila tak ada bunyi atas masjid kita, jangan ingat tak ada. Bila kita tidak bunyi jaket dapur kita, jangan ingat tak ada orang kutuk sahabat ni. Buka internet nak tahu, tengok dalam kitab nak tahu. Saya sendiri pun ada pengalaman dah. Hak hidup-hidup gini hak dalam kitab tu saya kira lah. Kutuk sahabat melodah. Hidup lagi pakai hari ni. Jadi kena beringatlah. Mana orang yang tahu, alim ni tidak alim lah, mana dia tahu benda tu tak betul, dia boleh berhujah. Tak mesti alim seperti Imam Syafi'i. Dia boleh berhujah, ada fakta, dia boleh dedahkan kepalsuan mereka, tapi dia buat senyap gitu. Orang lagu ni kesudahan dia akan dapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Bahkan Allah tidak akan terima ibadat dia, sama ada hak wajib atau hak sunat. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ البغداد بسنده إلى الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب ابن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله ابن مصعب قال لأمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت زنادقة قال ما سمعت أحدا قال هذا من قبلك قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله بنقص فلم يجدوا أحدا يتابعهم على ذلك فتنقص هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله يصحبه صحابة السوء. وما أقبح الرجل أن يصحبه صحابة السوء صحابة السوء فقال ما أراه إلا كما قلت. Khatib Baghdadi telah meriwayatkan satu cerita lah dalam tarikh Baghdad dia, dengan sanad dia sampai pada Az-Zubair bin Bakkar. Kata Zubair bin Bakkar, dia kata pak cik saya iaitu Mus'ab bin Abdullah menceritakan kepada saya, kata pak cik saya Mus'ab, ceritakan kepada saya wahai Abi Abdullah bin Mus'ab. Kata Abi Abdullah, kata Abi Abdullah, Amirul Mukminin Al-Mahdi pernah tanya saya, ini cerita tentang sahabat, wahai Abu Bakar, ni Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa pandangan engkau terhadap orang yang merendah-rendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Jadi Amirul Mukminin tanya siapa dia? Abi Bakar ni kunyah kepada Abi Abdullah. Abi Bakar ni kunyah pada Abi Abdullah. Sebenarnya ceritanya Amirul Mukminin Al-Mahdi tanya bukan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tu. Ni tanya Abi Abdullah. Dia tanya, apa pandangan engkau wahai Abi Abdullah tentang orang yang kutuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Aku jawab,
kata Abi Abdillah, puak-puak zindik tu. Itu puak-puak zindik. Zindik ni setengah ulama kata memang kafir lah zindik ni. Setengah ulama kata dak, ni munafik hak peringkat tinggi. Satu anak tangga lagi nak jadi kafir. Atau zindik. Kata Amirul Mukminin Al-Mahdi, dia kata, ini pertama kali saya dengar, tak ada sebelum engkau orang yang kata begini. Lalu Abi Abdillah memperjelaskan. Pada pandangan saya, kata Abi Abdillah, dia berdetail lagi kata-kata dia. Puak-puak ni, puak-puak yang kutuk sahabat ni, sebenarnya mereka, sasaran mereka yang sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak dia kutuk sahabat tu dak tu. Sasaran dia sebenarnya Nabi. Tapi kalau dia kutuk Nabi, dia yakin tak ada siapa dia akan terima dia. Dia jahat-jahat, dia kena ada taktik juga. Jangan jahat bodoh tak terkalu lagu tu. Ni golongan sesat yang paling cerdik laki-laki ni. Dia 1000 tahun lebih dah. Lalu mereka merendah-rendahkan anak orang ni puak-puak ni. Siapa kau, bukan sekadar ayah dia, sebagai sahabat Nabi, anak sahabat, keturunan sahabat, mak sahabat. Tengok tu dia buat cerita tentang Hindu makan hati Hamzah tu kan. Buat apa tu? Kerana Muawiyah lah tu. Tengok tu. Bila dia benci pada Muawiyah tu, habis dia pemuduh. Ni anak beranak tu, habis dia ngomong belakang. Dia kira akad jak selalu. Ni puak-puak dia ni. Ni kata Abi Abdillah. Sebenarnya kata Abi Abdillah, puak-puak ni hak kutuk sahabat ni, apa yang dia nak kata sebenar? Hak dia nak katanya gini hak sebenarnya. Mengikut pandangan aku, kata Abi Abdillah. Dia kata Muhammad tu saing-saing dia jahat-jahat berlaku. Hak tu dia nak kata. Alangkah huduhnya, alangkah buruknya orang yang mana saing-saing dia jahat berlaku. Hak tu sebenarnya. Dia duk buruk sahabat seperti 3 orang je tak kafir sepah wafat Nabi ataupun 9 orang. Hak dia nak kata dia, tengok Muhammad. Berjaya ke Muhammad lagu tu? Berjaya ke perjuangan Muhammad lagu tu? Hebat ke Muhammad bila dia mati murtad habis? Hak tu sebenarnya maksud dia nya. Tu. Jadi bila begitu, kata Amirul Mukminin Al-Mahdi, saya pun berpendapat begitu juga. Kita sependapat dua dalam bab. Ini kenyataan Khatib Baghdadi sebut dalam tarikh Baghdad dia. Itu beberapa contoh sahaja tu. Banyak lagi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang kedudukan sahabat. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan bincang pula dari sudut adalatus sahabah, keadilan sahabat, dan kata-kata ulama tentang keadilan sahabat. Kita nak lihat sahabat dari pandangan Al-Quran dan pandangan ulama salafus salih kita tentang sahabat. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ni lah. Dan insyaAllah saya akan buat nota untuk selepas ni. InsyaAllah kita akan sediakan nota. Jadi benda nota tu ada dah. Cuma kita akan peringatlah selepas ni insyaAllah untuk memudahkan hadirat boleh baca dan boleh catat lah. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.